Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 11 hari bulan Februari 2022, kita dapat teruskan perbicaraan kita dalam buku Mafatihu Tadabbur Al-Quran. Kita akan bicarakan buku Mafatih Tadabbur Al-Quran yang disebut dengan nama kunci-kunci untuk memahami Al-Quran. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan matlamat yang besar. Matlamat dianya untuk dipahami, untuk dihayati, dan untuk dijadikan garis panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ke arah mana Quran bawa kita, kanan ke kiri, ke arah mana jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, hendaklah kamu ikut. Maknanya kita kena ikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang dibawa oleh orang lain. Maka kita nak faham apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya. Tidak lain dan tidak bukan, kita kena memahami Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran itulah menjadi sumber hidayah, menjadi sumber perjalanan, panduan yang kita mesti lalui. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, buku yang Arab ni ramai yang bertanya. Kita sudah dapati terjemahannya dengan tajuk Membangun Hidup Berkah dengan Al-Quran. Jadi katanya ada dua ataupun versi terjemahan yang ada. Tapi yang saya dapat yang ni, nampak ni, Membangun Hidup Berkah dengan Al-Quran. Membangun hidup berkah dengan Al-Quran, artinya kita bina kebahagiaan, keberkatan hidup kita ni dengan apa? Dengan memahami Al-Quran. Itu terjemahan, mudah walaupun dia terjemah, tapi insya-Allah kita boleh faham apa yang disampaikan, yang diterjemahkan itu, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah, nikmat kita bersama dengan Al-Quran cukup besar. Kita pun telah bincangkan dalam siri yang lepas, iaitu Al-Miftah, kunci yang pertama memahami Al-Quran, iaitu hubbul Quran. Kunci yang pertama nak faham Quran ini, iaitulah kita kena letak dalam hati kita hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Hubbul Quran makna kita kena cinta Al-Quran. Bagaimana kita nak cinta Quran kalau Quran pun kita tak tahu? Bagaimana kita nak cinta Al-Quran kalau Quran pun kita tak kenal? Maka menjadi tanggungjawab kepada kita, para jemaah sekalian, mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, ini siri yang kita yang lepas. Sambungan kita pada kali ini dalam siri yang ketiga, merungkai Al-Miftah Tadabbur, iaitulah saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, Al-Miftahus Tsani. Al-Miftahus Tsani, kunci yang kedua. Kunci yang kedua daripada kunci ini
iaitu istihdar ahdafi qiraatil Quran. Istihdar ahdafi qiraatil Quran, iaitu kita mesti menyedari, memahami. Istihdar maknanya dalam hati kita tahu apakah objektif, apakah niat, apakah tujuan, matlamat kita baca Quran. Sebab orang baca Quran pelbagai cara dia. Ada orang baca Quran sebab mencari hidayah. Ada orang baca Quran kerana nak mencari kesembuhan. Ada orang baca Quran kerana mencari kemasyhuran. Na'udzubillah. Ada orang baca Quran untuk cari makan. Jadi macam-macam, pelbagai cara ada. Maka timbul satu soalan yang agak menarik untuk kita fikirkan. Timbul dianya, bila orang tanya pembaca Quran, limaza taqra'ul Quran? Timbul soalan. Kalau orang tanya kita, limaza taqra'ul Quran? Kenapa kamu baca Quran? Orang Kelantan kata, bapa dia mau baca Quran. Bapa dia mau ngaji Quran. Kelantan dia tak kata baca, ngaji. Kenapa kamu baca Quran? Di antara jawapan yang masyhur, kerana baca Quran ni min afdalil a'mal, amalan yang mulia, amalan yang hebat, iaitulah baca Quran. Kita kata betul. Tak ada siapa kata tak betul kan? Itu mesti benar. Setiap huruf yang kita baca diganda dengan 10. 10 pula diganda dengan 10 yang lain pula. Maka ada orang baca Quran semata-mata nak meraih pahala. Adapun tujuan lain, tujuan nak memahami, mentadabbur, mungkin mereka tidak fokus. Mungkin tidak difokuskan. Jadi kita hari ini kita nak belajar. Orang yang hafal Quran ada sebahagian. Ini bukan semua ni, maknanya penulis kitab ni dia tak kata semua. Ada orang yang menghafal Quran, dia hanya sibuk dengan ingatan dia. Nak jaga huruf, nak jaga kalimat, dan makna-makna ada kalanya tidak dipahami. Makna yang penting untuk dihayati, ditadabbur, kadang-kadang tidak diambil berat. Dia tak rasa pun, kan? Jadi yang dia bagi dia menjaga huruf, jaga hafalan, tapi dia tidak jaga makna. Tidak jaga makna. Ada kerana itulah sebahagian daripada orang yang hafal Quran, orang yang baca Quran tapi tidak berakhlak dengan akhlak Quran, kita kata wal iyazubillah. Maka yang besar iaitu kita kembali kepada niat kita baca Quran. Kita kembali kepada niat ataupun maqasid dengan makna tujuan kita baca Quran tu kenapa. Ini sangat pentinglah para jemaah sekalian. Tujuan kita baca Quran tu limaza? Jawabnya, kita kena letak niat yang benar untuk menghayati dan memahami tujuan Al-Quran itu dibawa kepada kita. Maka dalam kitab ni dia bawa 5 tujuan. Dia kata ahdafu qiraatil Quran. Tujuan kita baca Quran ni duduk di 4 huruf. Cuba tanda. Pelajar yang ada yang menulis tulis sa mim, shin ain. Mari kita main menulis sikit. Sa mim, shin ain. Bacaan dia sama sya'a. Sa yang pertama as-sawab, baca nak pahala. Satu. Mim dia oleh kerana dia sama. Mim yang pertama munajat. Kita baca Quran untuk bermunajat, maknanya kita nak bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Wa mas'alah, dan juga kita nak memohon rahmat, keampunan, hidayah daripada Allah. 2. Yang ketiga shin, syifa.
mencari penawar, penyembuh yang hakiki, yang benar. Duduk di mana penyembuh itu? Duduk di Al-Quran. Yang ke huruf yang keempat, ain. Sya'a. Ain dua kali. Ain yang pertama, ilmu. Ilmu, nak dapat ilmu. Ain yang kedua, amalun. Jadi 5 objektif ahdaf qiraatil Quran. 5 tujuan kita baca Quran. Sawab, boleh pahala. Mim yang kedua, munajat ataupun masalah, nak minta. Yang ketiga, shin, syifa, mencari penawar. Yang keempat, ilmu, ain, ilmu. Yang kelima, ain dengan makna amal. Dah boleh tulis dah. Sa mim shin ain, sama sya'a, sama sya'a. Boleh dah tu, insya-Allah. Ada 5 ahdaf, 5 tujuan. Kita akan ambil dalam siri ini sekadar yang kita mampu, setakat yang kita sempat, yang kita mampu, insya-Allah kita cuba ambil. Yang tak dapat, sambung lagi. Kita cari masa untuk disambung. Maka apabila seorang pembaca Al-Quran itu, seorang pembaca Al-Quran, dia baca Quran dengan hatinya memahami 5 tujuan ini, maka intifa'uhu, dia akan mendapat manfaat daripada Al-Quran itu besar, dan ajruhu akbar, pahalanya juga lebih besar. Manfaatnya besar, pahala lebih besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bermula berpaksikan kepada niat. Bagi setiap orang apa yang dia niat. Bagi setiap orang apa yang dia niat. Jadi kita niat baca hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari, dikeluar oleh Imam Muslim. Jadi setiap orang ada niat dia. Maka niat ni lah yang penting. Siapa dia baca Quran nak ilmu, razaqahullahul ilma, nascaya Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya ilmu. Wa man qara'ahu yurid as-sawab, siapa dia nak pahala, dia akan meraih pahala. Kata Syekh Ahmad Abdul Halim, man tadabbar al-Quran, siapa dia tadabbur Quran, kerana mencari petunjuk daripada Al-Quran, tabayyana lahu tariqul haq, akan terserlah jelas depan mata dia jalan kebenaran, jalan kebenaran. Wa qala Syekh Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, apabila seorang hamba Allah Ta'ala baca, mendengar kitab Allah, dan juga menghayati sunnah Nabi SAW, bagaimana cara dia baca? Biniyatin sadiqatin, dengan niat yang benar, mengikut apa yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, dan dipahami dengan kepahaman yang betul. Ja'alallahu fi qalbihi nura, nascaya Allah Ta'ala akan letakkan dalam hatinya cahaya. Ini kata-kata ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Siapa dia baca Quran mencari kemenangan, kesenangan, al-falah, an-najah fid dunya, dan juga di akhirat, yassarallahu lahun najah, nascaya Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya an-najah, iaitu sifat an-najah, kemenangan. Baik para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita, mesti menghadirkan hati, menghayati tujuan utama Quran itu dibaca. Baik, dalam kitab kita ni ada 5 perkara. 5 perkara. Tuan Syekh pengarang kitab ni, dia mula dengan al-hadaful awal. Tujuan yang pertama, qiraatul Quran li ajlil ilmi. Tujuan yang pertama, kita baca Quran semata-mata kerana nak mendapat ilmu. Alhamdulillah. Tujuan pertama kita baca Quran kerana nak dapat ilmu. Mari kita baca.
Kita cari ilmu yang kita nak korek dalam Al-Quran kita ni kan. Apa ilmu yang kita nak ambil. Jadi di bawah tujuan yang pertama mendapat ilmu ni ada beberapa tajuk yang akan dibincangkan, iaitu yang pertama, betapa pentingnya tujuan ini. Betapa pentingnya tujuan ini, tujuan nak capai ilmu ni. Kerana maksud yang besar daripada diturunkan Al-Quran itu dan arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita baca Quran, bahkan pahala baca Quran itu duduk di mana? Duduk di pahala besar baca Quran itu duduk di mana? Duduk di ilmu. Pahala baca Quran itu satu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Sad yang baru je kita khatam surah tu, 14 siri kan? Semalam kita khatam. Firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Cuba tengok balik dalam surah Sad ayat 29. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada engkau ini mubarakun, diberkati. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur, supaya kamu faham, supaya kamu perhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang mempunyai pemikiran mata hati yang baik, mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar. Baik, banyak lagi lah ayat-ayat lain yang berkaitan. Contohnya Suratun Nisa ayat 82, Surah Al-Mu'minun ayat 68, dan satu lagi ayat yang biasa kita baca, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak tadabbur Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataupun data hati mereka ada tutupan, ada penutup yang menyebabkan kita tak boleh nak masuk dalam Quran tu, ada tutupan. Ini kita takut hari ni. Takut. Apa yang takut? Takut hati kita tertutup. Allahul musta'an. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza aradtumul ilma, kalau kamu nak ilmu, siapa dia nak ilmu? Kita ni memang kita mencari ilmu. Sebab itulah kita baca Al-Quran kan. Sebab itulah kita baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud kata, siapa dia nak ilmu, fansuru hadzal Quran, maka bacalah Quran ini dengan teliti. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, kerana dalam Quran itu terdapat ilmu yang terawal, yang ilmu yang terakhir. Mana kita nak tahu apa yang terawal kejadian dunia ni, duduk di Al-Quran. Makhluk yang mula-mula jadi, yang terakhir pula hari kiamat esok, ada belaka dalam tu. Tak ada orang lain boleh cerita kecuali Quran. Alhamdulillah. Baik, berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, inna man kana qablakum. Dengan ini tuan-tuan, biar kena atas kepala kita ni. Inna man kana qablakum, orang yang dulu daripada kamu, daripada kita ni, ra'awul Quran rasaila min rabbihim. Quran ini adalah surat yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail, mereka baca Quran pada waktu malam, tadabbur Quran pada waktu malam. Wa yatafaqqadunaha fin nahar, pada siang hari mereka mencari di mana tempat untuk dilakukan, di mana tempat untuk diamalkan. Itu maknanya malam tadabbur, siang laksanakan. Siang laksanakan. Jadi kita jangan malam siang duduk main tadabbur saja, kan, taranum saja, tapi dari sudut amalan tidak. Itu langkah tak melangkah. Dia panggil langkah yang tidak melangkah. Ambil nombor satu, pakai berhenti sekat tu. Mana boleh, kita mesti berhenti kepada tempat yang lain.
Kata Syekh Masruq Ibnul Ajda' rahimahullah, Masruq Ibnul Ajda' di antara salah seorang ulama tabi'in di Kufah yang telah banyak belajar dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dia kata apa? Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami tak tanya sahabat-sahabat Nabi tentang sesuatu illa wa ilmuhu fil Quran, kecuali mereka akan cakap tentang Quran. Walakin qasara ilmuna anhu, kita tak banyak bercakap tentang Quran, kita banyak bercakap dengan tu dengan ni. Jangan. Sebab itulah pentingnya para jemaah sekalian, kita balik kepada paksi kita, tapak kita pengajian Al-Quran, dan sudah pastilah huraian para ulama itu yang kita akan ambil. Tak ada orang cerdik ambil Quran pakai tafsir sendiri. Aku tak nak dengar Qurtubi, tak nak Ibnu Katsir, tak nak Ibnu Jarir, tak nak Ibnu Abbas. Ini orang masalah. Yang masalahnya duk tafsir Quran secara batiniah, secara pelik-pelik ni, sebab tafsir dengan otak lah tu. Kita yang tafsir mengikut kepahaman para ulama ini, insya-Allah tidaklah menimbulkan masalah. Jadi masalahnya duk tafsir sendiri tu. Quran, fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, dia tafsir Quran dengan otak dia. Itu tak boleh. Kata di, ini satu lagi kata-kata hikmah, kata-kata tadabbur. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laqad 'ishna dahran tawilan, kami sudah hidup masa lama. Wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Quran, jadi ada orang dapat iman dulu sebelum Quran. Macam mana kita nak faham? Iman dulu sebelum Quran. Kif? Sahabat Nabi dia beriman, Quran baru turun berapa ayat. Waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman, sewaktu Sayyidah Khadijah beriman, mula-mula peringkat awal, berapa ayat baru turun? Baru turun Iqra contohnya. Maknanya mereka dapat iman sebelum dapat Quran. Fatanzilus suratu, maka turunlah surah demi surah, ayat demi ayat ke atas Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun belajarlah. Di masa di Mekah tu belajar tentang tauhid, belajar tentang perjuangan, belajar tentang nabi-nabi dulu, belajar tentang kebangkitan semula. Kemudian mari pula ayat tentang halalnya, haramnya, ayat suruhannya, ayat larangannya, apa yang sepatut kita tawakuf dekat dia, sepatutnya kita berhenti. Bila sampai kepada ayat ni kita kena tadabbur, kita kena hayati, ataupun maknanya kena ambil setiap poin ayat tu, kita kena ambil perbincangan. Tapi sekarang waraitu wal summa laqad raaitu rijalan yu'tahadum Quran qabla al-iman. Mari zaman kita gini, orang dapat Quran sebelum iman. Fayaqra ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi la yadri ma amiruhu wala zajiruhu. Zaman kita hari ni dia kata, orang baca Quran, dia tak tahu apa kearahan Allah, apa kelarangan Allah. Dia tahu baca je. Mana kita yang kita bimbang hari ni, inilah kita. Yang suruhu nasrad dagal, baca tak tahu apa. Jangan kata pula, kalau tak payah baca macam ni, kena baca, siapa kata tak baca. Tapi rugilah kita ambil satu langkah sahaja. Rugi kita ambil satu langkah sahaja. Sebab apa? Sebab kita tidak melangkah ke alam yang lebih dalam, iaitulah memahami Al-Quran. Kata-kata Ibnu Umar ni saya suka nak huraikan sedikit. Zaman sahabat, iman dulu sebelum Quran. Zaman kita ni Quran dulu sebelum iman. Sebab ramai orang, kita beri kepada dia Quran, kita beli Quran 30 juzuk lengkap, tapi nak mengaji baru nak mula sekarang. Sekarang ni baru nak mula, dah merangkak-rangkak dah kita. Alhamdulillah, dah merangkak. Yang tak tahannya celek mata pun belum lagi. Itu yang kita bimbang. Yang kita bimbangnya belum celek mata lagi, yang dia tu dah merangkak. Kita kata alhamdulillah, nak merangkak daripada tak berjalan. Allahu akbar. Ni baiklah. Jadi itu beza. Orang dulu dapat iman dulu, kemudian Quran datang, makin mantap, makin mantap. Kita yang dapat Quran, iman belum tentu dapat. Maka kita, apa yang kita dapat?
Mari Quran, kita belajar, mengaji. Satu demi satu yang kita belajar, insya-Allah mudah-mudahan dapat. Satu lagi kata Al-Hasanul Basri lagi, ma anzalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu an yu'lama fima unzilat wa ma arada biha. Allah tak turunkan mana-mana ayat Quran kecuali Allah nak tengok kamu tahu ke tidak ayat Quran yang diturunkan itu dan apakah tujuan ayat itu diturunkan. Allahu Akbar. Baiklah, ana tak takhrik kata-kata ini sebab semuanya terdapat dicatat otak kaki oleh pengarang. Masya-Allah. Jadi kata lagi Abdullah bin Umar kata, alaikum bil Quran, adalah kamu semua baca Quran, fa innahu anhu tus'alun, kamu akan ditanya tentang Quran. Ingat ke tidak, sebahagian pendakwah mengatakan soalan bocor. Sebahagian pendakwah dia kata kita ni sudah ada soalan bocor. Kat mana? Dalam kubur. Bukan soalan dalam kubur bocor. Siapa dia Tuhan kamu, siapa dia nabimu, apa kitabmu, ni soalan tentang Quran kamu akan ditanya. Fa innahu anhu tus'alun wa bihi tujzauna, dan dengan Al-Quran yang kamu baca, yang kamu amalkan akan dibalas. Wa kafa bihi wa'izan liman aqala, cukuplah Al-Quran menjadi satu kitab pemberi peringatan, nasihat bagi orang yang berakal. Orang tak berakal baca Quran tak jadi, kena baca motivasi dengan muzik-muzik, menangis dia. Kalau baca Quran ni tak menitik air mata pun, kita kata rugi. Kita naknya apa? Kita nak kita baca Quran, kita boleh menangis bila baca Quran. Kita sebab kita sedih bila baca Quran. Begitu. Sebab bila mari ayat azab, kita takut. Bila mari ayat nikmat, ayat syurga, kita bimbang, kita cuai. Tak melaksanakan tugas dengan betul. Tak menjalankan. Ini yang kita biar ada perasaan-perasaan itu dalam diri kita. Baik. Satu lagi kata-kata Hasan Basri, dia kata qurra'ul Quran salasatu asnaf. Qurra, pembaca Al-Quran itu ada 3 kategori. Tuan-tuan dengar, ini saya bimbang hari ini. Pembaca Al-Quran ada 3 kategori. Kategori yang pertama, sinfun ittakhazuhu bidha'atan ya'kuluna bihi. Mereka jadikan Al-Quran itu macam barang dagangan untuk mencari makan. Na'udzubillah. Quran, kerja dia tak ada kerja. Ni ada setengah orang ni, saya bercakap di alam nyata lah, minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya duduk di alam ini. Alam ni alam nyata. Ada setengah orang kata pak cik ni tok ayuh ni kerja ke apa? Tak ada kerja apa. Tunggu orang upah baca Quran kan, boleh duit. Tengok. Ada orang yang dia jadikan Quran sebagai bid'ah, sebagai barang-barang dagangan yang dia cari makan dengan dia. Yang kedua, kumpulan yang aqamu hurufahu wa dayya'u hududah. Kumpulan yang kuat sangat duk jaga huruf Quran. Tarannum siang malam. Malam-malam sampai pukul 12 malam bertarannum. Tak salah, tuan-tuan jangan kata saya anti tarannum, tidak. Tapi boleh menghabiskan masa tu. Maknanya kalau kita guna sampai 3 jam dengan satu surah yang pendek yang kita tadabbur, banyak faedah kita dapat. Aqamu hurufahu, mereka hanya jaga huruf, wa dayya'u hududahu, tapi dia punya hudud, dia punya undang-undang, dia punya hukum hakam tak peduli. Wastatalu bi ala ahli biladihim, mereka bangga, besar diri, sombong dengan orang-orang di kampung dia yang pandai, dia suara sedap contohnya. Wastadaru bihil ula, dan mereka juga mengikut para pemerintah. Apa saja pemerintah buat, yang penting dia dapat habuan, dapat pulangan. Ini kumpulan yang kedua.
Hasan Basri kata apa? Kathura hadha ad-darbu min hamalatil Quran la katharahumullah. Ramai. Hasan Basri ni tuan-tuan ingat, dia mati bila? Tahun 110. Hasan Basri kata, zaman aku ni ramai dah perangai lagu ni. Allahu Akbar. Kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga, wasinfun amadu ila dawa'il Quran. Allah. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang ambil Al-Quran mencari penawar, mencari hidayah, maka dia letakkan penawar itu di atas penyakit-penyakit yang ada dalam hati dia, dalam dada dia, maka dibersihkan. Maka di sinilah kita nampak mereka sentiasa baca Quran. Bila baca Quran, istash'arul khauf, nampak gementar bila baca tentang ayat-ayat azab, ayat-ayat yang sangat takut. Nampak duka cita sedih mereka. Maka inilah kumpulan yang Allah Ta'ala akan curahkan hujan rahmat, dan Allah Ta'ala akan beri kepada mereka kemenangan ke atas musuh-musuh. Inilah yang dikatakan, kalau dikatakan hamalatul Quran, orang yang penanggung Al-Quran, inilah ciri yang ketiga. Allahu Akbar. A'azzu minal kibritil ahmar, kata Syekh. Bila kita dengar kumpulan yang ketiga ni, kumpulan yang disukai oleh Allah, kumpulan yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tugas kita ni kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami ni dari kumpulan orang yang baca Quran, orang yang beramal dengan Quran, orang yang takut, terkesan dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inilah hidup kita. Kalau tidak, jauhnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian sekarang ni, kunci yang kedua yang kita nak ambil ni, mencari kita nak ambil apa? Hadaf, tujuan yang pertama daripada kunci yang kedua ini, kita baca Quran kerana nak ambil ilmu. Timbul lagi soalan. Soalan-soalan inilah yang menyusahkan kita ni. Dia kata, al-ilmu allazi nuriduhu minal Quran. Apakah ilmu yang kita nak ambil daripada Quran? Ilmu apa yang kita ambil dalam Quran? Ilmu apa? Ilmu teknologi, ilmu as-sina'ah, ilmu pertanian, belajar daripada kisah Yusuf contohnya. Ilmu teknologi, belajar daripada Daud. Apa lagi ilmu? Ilmu tentang pengurusan, teknologi pembinaan, belajar daripada Zulkarnain. Contoh-contohnya kita kata. Maka disitulah kata di para ulama, ilmu yang kita nak ambil ini, iaitulah ilmu yang boleh memberi kebahagiaan kepada kita di dunia dan kehidupan yang baik di dunia, mendapat ketenangan di dunia, rezeki yang halal yang luas, maka kita akan dapat kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Jadi ilmu yang kita nak ambil, ilmu tentang apa? Tentang as-sa'adah fid dunya wal akhirah, ilmu yang boleh memberi kebahagiaan dan kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga akhirat. Melalui Al-Quran juga kita boleh ketepikan segala perkara-perkara yang tidak baik, dalam maka di situ kata di para ulama, ada 3 ilmu yang besar yang kita kena belajar dalam ini. Yang pertama, al-ilmu billahi ta'ala, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhirat. Kita kena belajar ilmu tentang hari akhirat, ilmu tentang halal dan haram, mengenali Allah, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ilmu yang kita nak belajar. Jadi ilmu yang awal sekali yang kita kena belajar, ilmu yang boleh kita mengenali Allah sehingga kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Muhammad ayat 19, Allah kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Fa'lam, ketahuilah, kenalilah
tahulah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka minta ampunlah kepada Tuhanmu daripada kelemahan-kelemahan kamu. Maka kata ulama, ilmu yang kita nak ambil daripada Quran, ilmu yang membawa kepada kita, menjadikan kita ni istighfar, sentiasa memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu la ilaha illallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama, orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan hambanya iaitulah para ulama. Para ulama. Surah Fatir ayat 28 kata Ibn Abbas, humul ladina ya'lamun. Ulama mana? Ulama yang mengetahui bahawa annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu di atas suatu berkuasa. Itu ilmu yang benar. Jadi ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Tapi yang kita nak ilmu dalam Quran ni, tidak kata tak boleh ambil. Ilmu lain tu boleh ambil. Ilmu sains, ilmu apa, ilmu motivasi boleh ambil dalam Quran. Tetapi utama, tujuan yang besar yang kita nak ambilnya ilmu yang sampai kepada kita beristighfar kepada Allah. Mana kita kenal Allah, kita takut kepada Allah, kita gerun dan kita bimbang kepada kelemahan kita yang menyebabkan kita sentiasa beristighfar. Ini baik. Jadi ada orang kata ilmu tentang halal dengan haram, itu satu ilmu. Maka semua yang ada dalam Quran dan hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ilmu. Kita kena tahu ilmu yang menyebabkan kita takut pada Allah. Tentang halal dengan haram, betul lah tu. Sebab apa kita kata betul? Sebab bila kita takut pada Allah Ta'ala, benda haram kita tak akan ambil. Perkara haram kita tak akan buat. Perkara yang Tuhan larang kita tak akan langgar. Jadi itu mana ilmu. Ibnu Abbas dia tafsir mudahnya, ilmu yang menyebabkan orang tahu Allah Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu. Itulah ilmu yang kita nak. Alhamdulillah. Sehingga kan ada orang kata man yakhshallah, ilmu yang betul-betul orang menyebabkan orang takut pada Allah Ta'ala. Wa in kana la ya'rifu kitabat ismihi, kalau dia tak pandai menulis, nak tulis nama dia pun tak reti, tapi hati dia takut pada Allah Ta'ala, itulah orang ada ilmu tentang Allah. Ini kita bimbang hari ni. Kita menulis kuat, mengomeng kuat, dah. Sekali kita buat kesalahan bukan nak minta maaf, bawa live video pula, hentam orang tu, hentam orang ni. Di manakah ilmu kita tentang Allah? Masya-Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah perasaan takut Allah Ta'ala itu sebagai satu ilmu. Wa kafa bil ightirar billahi jahlan. Cukuplah orang yang terpedaya dengan Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, sebagai satu kejahilan yang menyebabkan dia berani buat maksiat. Orang tanya kenapa buat maksiat? Allah mengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha. Dia ambil ayat-ayat yang tentang rahmat Allah Ta'ala luas, menyebabkan dia tak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, timbul lagi soalan, bagaimana kita nak merealisasikan, bagaimana kita nak tahqiq matlamat ini, ilmu yang boleh menyebabkan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak ambil? Para pelajar, tanda inna mimma yu'inu ala tahqiq, di antara punca sebab untuk nak mentahqiqkan tujuan ini, naklah kamu baca Quran seperti pelajar-pelajar baca Quran waktu nak peperiksaan, waktu nak exam, baca nota dia macam mana. Qiraah murakkazah, wa'iyah, baca teliti, catat satu-satu, buat carta pula. Nak jawab esok ni dalam kertas periksa. Kita yang baca Quran ni patutnya setiap ayat tu ada catatan, ada huraian. Kalau orang tanya boleh jawab. Begitu. Itu dia kata di antara cara kita nak mentahqiqkan matlamat ini. Inna fi hadhil hayah,
dalam kehidupan ni Allah uji kita dengan Quran. Dia bagi pada kita Quran. Ada orang baca Quran, ada orang setiap hari baca Quran, ada orang yang tadabbur Quran, ada orang mengaji Quran, ada orang yang tak tahu apa itu Quran. Saya tengok kawan-kawan kita duk kempen ni dalam Facebook ni, duk kempen wakaf Quran. Saya kata itu kempen yang bagus, tapi kempenlah juga untuk orang tu baca Quran, untuk tadabbur Quran, baru seimbang. Kadang-kadang ada orang WhatsApp lah, dia kata, "Tuan, kita nak kumpul Quran berapa ratus hari ni, nak bagi-bagi." Saya kata, "Bagus, terima kasih kan, kerana beri peluang kepada saya untuk infak Quran. Tapi saya nak tanya awak yang duk bagi Quran ni, awak sendiri berapa juzuk Quran satu hari baca?" Dia kata, "Pak Cik macam ni, kita tu kan bagi Quran, yang baca orang sana." Kita kata, "Lah ya akhi, Quran itu kalau setakat nak bagi saja, dah. Kemudian pula daripada harga Quran yang mungkin RM50, kita up sampai RM25, RM30 kerana pengurusan. Jadi apakah benar niat kita nak bagi Quran kan untuk orang baca, ataupun untuk kita punya NGO yang mengutip derma untuk Quran?" Itu untuk kaji sendiri. Kita jangan tuduh sama-sama kita. Itu yang pertama, kita kena baca Quran sebagaimana kita baca nota kita periksa, sampai faham satu-satu untuk nak jawab. Yang kedua, kita kena baca Quran sebagaimana pegawai-pegawai kerajaan, pegawai swasta. Tuan-tuan dan puan-puan ni, ramai pegawai ni yang sedang bekerja, yang sudah pencen. Betul? Setiap kali keluar kenyataan ataupun surat perkeliling, bukankah kita selalu baca? Tengok poin 1, section berapa, ada perubahan baru, baca satu-satu. Tapi kenapa bila kita baca dalam Quran, kita baca yang tak tahu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, apa yang dihalalkan, apa yang diharam, maka itu kata ini tidak jadi. Maksudnya cara yang kedua nak mentahqiqkan matlamat ini, baca sebagaimana tuan-tuan baca surat perkeliling yang sentiasa keluar, awal sampai akhir, satu-satu. Yang jadi masalah kita sekarang ni, baca tak habis. Kalau kita pergi ke bank, ke institusi keuangan mana-mana, dia bagi kertas gini 230 muka surat. Akhir sekali pegawai tu kata apa? Dia belik. Tuan, tanda tangan sini. Tanda. Belik, tanda lagi. 5-4 tanda tangan. Satu tempat pun tak baca. Tengok. Kita tak tahu apa perjanjian yang kita buat. Nanti kena gadai kita. Kita tak tahu apa perjanjian yang kita buat dah. Saya bimbang takut tuan kita ini kena gadai ke syarikat keuangan sebab hidup tanda tangan tak tahu apa. Jangan. Masya Allah, tabarakallah. Ini besar. Baiklah. Di antara contoh yang ketiga, supaya kita dapat melaksanakan tujuan ini, iaitulah semua perkara kita kena rujuk kepada Al-Quran, rujuk pada Quran. Kalau kita tak pandai, carilah ustaz-ustaz kita yang pandai. Bukan boleh rujuk sendiri. Kita pun tak suruh jadi sendiri. Kita cari orang-orang yang kita rasa ada tak penyelesaian daripada Quran, solusi daripada Quran. Mesti ada. Baik, beberapa contoh daripada Al-Quran yang menunjukkan orang-orang yang telah berjaya dengan Quran. Contohnya, ketika contoh yang pertama, ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua, waktu Nabi kita nak hijrah kan, nak masuk dalam gua Thawr di Mekah tu, ketika Abu Bakar rasa sedih. Iyalah, orang kafir Quraisy duduk kepung ni. Nabi kata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Abu Bakar, jangan duka cita, Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Jawapan Nabi SAW melalui ayat ini mantap, yang menyebabkan Abu Bakar tak berganjak lagi lepas pada itu. La tahzan, innallaha ma'ana.
Contoh yang kedua, ketika Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun sampai ke laut Qalzum, depan laut, belakang Fir'aun. Nak gimana kita? Allahu Akbar. Pengikut Nabi Musa kata, "Ya Musa, inna lamudrakun." Musa, kita kena tangkap dalam hari ni. Ingat Musa gelabah. Sudah depan laut, belakang Fir'aun. La. Nabi Musa bagi jawapan yang mantap. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tidak, aku ada Allah yang akan tunjuk jalan keluar kepada kita. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Ini kesan daripada dia mengetahui Allah yang maha berkuasa. Contoh yang ketiga, jawapan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih muda belia dengan makcik dia yang begitu orang panggil jangok ni Kelantan, maknanya cukup dengan perhiasan, tak ada orang dalam rumah. Maknanya kalau nak terperangkap dengan godaan syaitan tu memang mudah sangatlah, memang jadilah. Tapi Yusuf jawab apa? Ma'azallah. Masya-Allah. Ma'azallah. Yusuf kata, aku minta berlindung dengan Allah. Nak minta berlindung siapa? Nak minta berlindung dengan pak cik, tak tahu duduk mana pak cik. Nak minta berlindung dengan pak gak duduk kat luar saja. Dia duduk dalam bilik ni sekarang ni. Penuh dengan perhiasannya, dengan cukuplah kalau nak tergoda dengan syaitan. Tapi Yusuf kata ma'azallah. Kita ni sekarang pun tuan-tuan, kalau ada je orang-orang nak goda kita, nak kata apa, tulis ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihu zalimun. Dia kata Rabbi, sini ada tafsir, kita dah bicara surah Yusuf dulu, ayat 23. Yang ni, pakcik aku ni buat baik pada aku, daripada aku budak lagi dia jaga. Sekarang aku nak khianat pada isteri dia. La. Allahu Akbar. Yang pentingnya jawapan mantap Yusuf, ra'azallah, ma'azallah. Ini di antara contoh 3 jawapan yang cukup laju, cukup besar, yang menunjukkan kepahaman mereka kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri juga kepada kita kepahaman yang besar, ya? Kepahaman yang besar ini. Baiklah para jemaah sekalian, perkara yang keempat, min tatbiqat, bagaimana kita nak tatbiq, kita nak laksanakan tujuan ilmu ini, iaitu antad'a fi zihnika ma'ani. Kita letak dalam kepala kita ni makna, soalan-soalan yang kita nak jawapan daripada Quran. Contohnya, kita berjalan satu tempat, kita tak mikir nak cari tempat tu. Kita jalan satu tempat, kita tak mikir tempat tu. Tuan-tuan tak akan perasan di sini ada kedai sekian-sekian. Betul tak? Tak tahu. Tak tahu. Kita saya lalu ikut jalan ni banyak kali dah, tapi tak tahu pula di sini ada kedai tertentu, sebab kita tak fokus pada dia. Tapi bila orang sebut tempat sekian, aku rasa ada lah kat lorong ni. Pernah aku tengok di sini ada kedai, ada maktabah contohnya. Barulah kita kata. Maka di sini, setiap kali kita lalui dalam hidup kita ni perkara-perkara yang kita perlu kepada apa? Perlu kepada penyelesaian, kita mesti tengok dalam Quran ada. Kalau kita dukung cerita sedih, kita baca surah Yusuf contohnya, perbincangan apa yang berlaku sampai mereka ayah dia, Yaqub, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Kita maknanya dalam Quran sekarang tu 14 surah tu ada ayat-ayat yang akan bincangkan tajuk yang kita nak. Maka kita nak biar siapa peringkat, kita boleh tahu. Macam kita pagi Jumaat, kita baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu berapa poin besar dalam tu. Mula-mula kita baca Ashabul Jannataini, pemilik 2 kebun, yang sombong akhirnya hilang. Mari pula siapa dia? Penuntut ilmu, orang yang kuat, siapa dia? Zulqarnain. Mari pula penuntut ilmu, siapa dia? Nabi Musa mencari Khidir.
Itu Zulkarnain ini contoh kekuatan penguasa. Kalau kita tengok satu-satu, itulah jawapan-jawapan yang kita kena ada. Setiap perkara itu kita kena ada. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar ini. Baiklah, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung dalam masalah yang kelima, di dalam kunci yang kedua, iaitulah kita cuba baca Quran dengan menghayati apakah matlamat tujuan kita baca Quran. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Tujuan matlamat kita baca Quran, iaitulah nak mencari ilmu yang benar, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan pergi lagi kepada matlamat yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.